السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam bahagia ini kita dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bighiratihi. Dan alhamdulillah hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-8. Jadi kita dah maklum hadis yang pertama, kedua, maksudnya Imam Nawawi membawa hadis yang menceritakan tentang perjalanan ibadat. Kemudian dia ceritakan tentang apakah amalan, pendorong kepada amalan, syarat kepada amalan, amalan terbagi kepada amalan zahir dan amalan batin. Kemudian dalam pengajian yang lalu kita dah bincangkan tentang kepentingan an-nasih, orang yang memberi nasihat, iaitu guru, mursyid yang membimbing di dalam ibadat. Jadi setelah kita tadi dikurniakan nikmatnya agung, iaitu pewaris Nabi Muhammad SAW, iaitu guru-guru yang mentarbiah, guru-guru yang menasihati. Daripada hadis yang ke-8 ni, Imam Nawawi radhiyallahu anhu nak memberitahu kepada kita apakah amalan pertama sekali setelah kita tadi dikurniakan dengan guru untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita baca hadis yang ke-8. Qala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. Jadi insyaAllah kita akan bacakan terjemahan hadis tersebut berserta dengan syarah, iaitu syarah yang bernama Jawahir Al-Lu'lu'iyah bagi yang ditulis oleh Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Jardani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bighiratihi. Jadi perawi ini ialah Sayyidina Abdullah ibn Umar, dan kita dah bincangkan tentang Sayyidina Abdullah ibn Umar ini dalam hadis yang ketiga yang lalu. Dari Nabi SAW bersabda, umirtu, daku diperintahkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan daku an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Jadi dalam syarah nyatakan bahawa arahan berperang, mengangkat senjata datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutuskan pada umur baginda 40 tahun, Nabi menyampaikan dakwah, memberi amaran tanpa berperang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan segala tentangan daripada Arab yang berada di Mekah dan Yahudi yang berada di Madinah. Jadi sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum seperti Abdurrahman bin Auf, Miqdad ibn Aswad, Qudamah ibn Maz'un, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka tadi disakiti oleh kafir Quraisy semasa mereka berada di Mekah. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sebelum memeluk agama Islam berada dalam keagungan, kemegahan, semasa kami tadi mensyirikkan Allah.
Tetapi apabila kami memeluk agama Islam, kami dihina, kami ditindas, maka izinkanlah kami, wahai Rasulullah, untuk memerangi mereka. Sesungguhnya mereka tadi telah menyakiti kami. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, jangan sekali-kali kamu menghunuskan senjata kepada mereka. Sesungguhnya aku masih belum diperintahkan untuk berperang dengan mereka. Dan itu ialah peringkat awal penyebaran agama Islam. Kemudian dalam syarah dinyatakan kemudian tak kala Nabi SAW berhijrah ke Madinah, diizinkan kepada Nabi SAW untuk berperang sekiranya kafir tadi memulakan serangan. Kemudian diizinkan kepada Nabi SAW untuk memulakan peperangan pada selain daripada bulan-bulan haram. Kemudian diperintahkan Nabi SAW untuk memerangi secara mutlak, sama ada mereka menyerang ataupun mereka tidak menyerang, sama ada dalam bulan haram ataupun selainnya. Jadi sesungguhnya Nabi SAW dan sahabat-sahabat ini telah berjuang berperang sehinggalah manusia masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya setiap orang yang diperintah untuk berperang dari kalangan Nabi-Nabi, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan tiada Nabi yang akan berperang sekiranya mereka tadi tidak diperintahkan untuk berperang. Kemudian dalam syarah dinyatakan bahawa dalam hadis ni, Nabi SAW berkata, umirtu an uqatilan nas. Dan aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan an-nas ialah manusia semata-mata, sekalipun Nabi SAW diutuskan kepada jin dengan ijma' ulama', tetapi tidak pernah diriwayatkan bahawa Nabi SAW memerangi golongan jin. Cuma yang diriwayatkan bahawa sesungguhnya sekumpulan daripada jin memeluk agama Islam di bawah tangan baginda SAW. Dan dimaksudkan dengan manusia yang diperintahkan agar Nabi memerangi mereka ialah abadatul awthan, penyembah berhala dan seumpamanya. Tidak dimaksudkan ahli kitab. Kerana ahli kitab tadi, mereka tadi boleh membayar jizyah. Lalu mereka tadi tidak perlu diperangi. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sehinggalah mereka tadi bersaksi. Maksud Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia. Sehinggalah manusia tadi bersaksi, an la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ialah utusan daripada Allah. Jadi dalam syarah nyatakan sehinggalah mereka tadi beriman bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala esa, tiada sekutu baginya. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ialah utusan Allah. Yang dimaksudkan daripada hadis, sesungguhnya sekiranya mereka tadi bertutur dengan dua kalimat syahadat, maka pada ketika itu tidak dibenarkan untuk memerangi manusia. Tidak dibenarkan untuk membunuh mereka. Dan tak boleh juga kita mendakwa ataupun kita bersangka buruk, kita kata mereka tadi berlakon ataupun semata-mata menzahirkan Islam pada zahir kerana takut mereka tadi dibunuh. Padahal kita menyangkakan mereka tadi masih lagi kufur pada batinnya. Jadi kita tak dibenarkan, maksudnya menghukum batin manusia, bahkan kita tadi memandang kepada zahirnya sahaja. Dan dalam syarah dinyatakan bahawa ketahuilah sesungguhnya ulama radhiyallahu anhum mereka tadi berselisih pendapat pada apakah cara yang paling afdal untuk membaca la ilaha illallah. Pasal lafaz la tadi, adakah kita nak baca dengan panjang la ilaha illallah ataupun kita baca dengan dua harakat saja la ilaha illallah. Jadi sebahagian daripada ulama memilih untuk memanjangkan lafaz la tadi untuk menghadirkan rasa menafikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian daripada ulama memilih untuk dibacakan dengan pendek la ilaha illallah, maksudnya dua harakat semata-mata untuk mengelakkan seseorang tadi mati sebelum sempat melafazkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam syarahnya tengah pendapat yang dipilih ialah pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menghimpunkan antara kedua-dua perkataan tersebut, dua-dua pendapat tadi. Maksudnya yang paling afdal bagi orang yang ingin memeluk agama Islam, maka dia membaca la dengan dua harakat saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Adapun orang yang sememangnya telah memeluk agama Islam, maka kita disunatkan memanjangkan sehingga kepada 7 alif. Yang dimaksudkan dengan 7 alif tadi kita boleh sampai kepada 7 darab 2, maksudnya 14 harakat.
Dan dia kata sekiranya seseorang tadi melebihkan daripada panjang 7 atau 14 harakat tadi dimakruhkan, dan setengah pendapat mengatakan diharamkan. Maksud kita bacalah la ilaha illallah, boleh dipanjangkan lafaz la tersebut. Kemudian dalam syarah dibawa beberapa hadis, antaranya hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca la ilaha illallah dan memanjangkannya, maka akan dihapuskanlah baginya dosa 4,000 dosa daripada dosa-dosa besar. Dan dalam hadis juga, dan diriwayatkan juga bahawa sesungguhnya seorang hamba apabila dia tadi membaca la ilaha illallah, nescaya Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala dengan sebanyak bilangan setiap orang kafir lelaki dan kafir perempuan. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Allah Ta'ala membuka pintu-pintu syurga dan menyeru seorang yang menyeru di bawah arash, lalu berkata, wahai syurga-syurga, segala nikmat yang berada di dalam kamu, bagi siapakah nikmat tersebut? Kemudian syurga menjawab, semua yang berada di dalamku ialah bagi ahli la ilaha illallah. Dan kami tidak mencari-cari, syurga berkata, kami tidak mencari melainkan ahli la ilaha illallah, dan tidak akan masuk ke dalam kami melainkan ahli la ilaha illallah. Kami diharamkan ke atas mereka yang tidak menyebut la ilaha illallah. Dan pada ketika itu neraka berkata dengan segala azab di dalamnya, tidak akan masuk ke dalamku mereka yang tidak akan masuk ke dalamku melainkan mereka yang mengingkari la ilaha illallah. Aku tidak mencari orang untuk diseksa melainkan mereka yang mendustakan lafaz la ilaha illallah. Dan aku diharamkan ke atas orang yang berkata la ilaha illallah. Aku tidak akan dipenuhi melainkan dengan mereka yang mengingkari lafaz la ilaha illallah. Tidaklah kemurkaan dan seksaanku melainkan ke atas mereka yang mengingkari la ilaha illallah. Kemudian datang rahmat daripada Allah dan pengampunan kepada Allah pula. Lalu rahmat dan pengampunan tersebut berkata, kami ataupun daku bagi ahli la ilaha illallah. Kami akan menolong mereka yang berkata la ilaha illallah. Kami amat mencintai mereka yang berkata la ilaha illallah. Syurga diharuskan kepada mereka yang berkata la ilaha illallah, dan neraka tadi diharamkan ke atas mereka yang berkata la ilaha illallah. Keampunan daripada setiap dosa bagi mereka yang berkata la ilaha illallah. Kerahmatan dan pengampunan tidak akan terhalang daripada mereka yang berkata la ilaha illallah. Kemudian dalam syarah nyatakan bahawa sesungguhnya siapa yang membaca la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali, nescaya la ilaha illallah tadi akan menebusnya daripada api neraka. Kemudian dalam syarah ni dibuat satu kisah yang panjang, jadi kita bacalah sebagai pengajaran kepada diri kita. Maksudnya diriwayatkan daripada Muhammad ibn Adam. Sesungguhnya dia berkata, satu ketika di Mekah, aku melihat seorang padri sedang, maksudnya uskufan ni ialah ketua padri, ketua agama padri. Tiba-tiba dia dah memeluk agama Islam, lalu dia tadi tawaf di Kaabah. Kemudian aku berkata kepadanya, apakah yang menyebabkan kamu meninggalkan agama Nasrani? Dan apakah yang mengeluarkan kamu daripada agama bapa kamu? Jadi padri tadi berkata, aku telah menukarnya dengan agama yang lebih baik lagi, iaitu agama Islam. Dan aku berkata, bagaimanakah boleh berlaku sedemikian? Jadi dia berkata, padri tadi kata, sesungguhnya aku tadi menunggang kapal di laut. Kemudian tiba-tiba kapalku pecah dan ombak tadi membawaku kepada satu pulau yang mempunyai pokok-pokok yang amat banyak dan mempunyai buah yang amat manis dan lebih sedap daripada segala yang pernah aku makan, dan dia mempunyai sungai yang amat sedap. Lalu aku memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang ada dalam pulau tersebut. Dan aku berkata, aku boleh makanlah daripada buah-buah ni, dan aku boleh minum daripada sungai yang ada ni, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan aku. Tiba-tiba apabila siang tadi hilang, maksudnya apabila siang tadi dah semakin habis, maka aku takut binatang-binatang buas akan menyerangku apabila masuknya waktu malam. Lalu aku pun naik ke atas pokok dan aku tidur di atas pokok. Maka apabila tengah malam, tiba-tiba seekor binatang naik di atas permukaan air, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan binatang tersebut berkata, la ilaha illallahul azizul jabbar, Muhammadur Rasulullah Nabiyul Mukhtar, Abu Bakr as-Siddiq sahibuhu fil ghar, Umarul Faruq fatihul amsar, Uthmanul qatilu fid dar, Aliyun sayfullahi al kuffar,
fa'ala mubaghidihim la'natul azizil jabbar wa ma'wahun nar wa bi'sal qarar. Maksud itu ialah tasbih yang dibaca oleh binatang yang didengar di waktu malam tadi. Jadi dia kata walam tazal. Maksudnya kalau saya terjemahkan, maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang dipilih. Sayyidina Abu Bakar ialah sahabat baginda di dalam gua. Sayyidina Umar bin Faruq ialah pembuka segala kota-kota. Sayyidina Uthman yang syahid dibunuh di dalam rumahnya. Ali ialah pedang Allah ke atas orang kafir, ke atas mereka orang yang membenci kepada mereka, laknat daripada Allah. Tempatnya di dalam neraka dan sejahat-jahat tempat. Itu ialah terjemahan kepada tasbih binatang tadi. Walam tazad, dan binatang ini sentiasa mengulang-ulang tasbih tersebut, mengulang-ulang sehinggalah terbitnya fajar. Apabila terbit saja fajar, binatang tadi berkata, La ilaha illallahus sadiqul wa'dul wa'id, Muhammadur Rasulullahul hadis syahid, Abu Bakrin Zurra'is Sadid, Umarun bin Al-Khattab surun minal hadid, Uthman al-Fadil al-Syahid, Ali bin Abi Talib dhul ba's al-syadid, fa'ala mubaghidihim la'natul rabbil majid. Jadi sama juga terjemahannya lebih kurang, maksudnya dia bersaksi dengan Allah, dia memuji Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan di akhir sekali dia kata sesiapa saja yang membenci mereka, ke atas mereka laknat daripada Allah. Kemudian binatang tadi daripada air dia keluar, dia pergi ke darat. Jadi yang orang yang melihat tadi kata, aku melihat kepalanya seperti kepala burung, dan mukanya seperti muka manusia, dan kakinya seperti kaki unta, dan dia mempunyai ekor seperti ekor ikan. Maka aku takut diriku akan dimenasakan oleh binatang tersebut. Maka dah aku pun berlari. Maka tiba-tiba binatang tadi bercakap dengan lidah yang amat fasih. Lalu binatang tadi berkata, wahai manusia, berhenti, sekiranya tidak kamu akan binasa. Lalu dah aku pun berhenti. Lalu binatang tadi berkata, apakah agama kamu? Dah aku berkata, agamaku ialah Nasrani. Maka binatang tadi berkata, celaka kamu, kembalilah kepada agama yang benar, iaitu agama Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kamu tadi telah datang ke tempat yang didiami, maksud pulau tadi, didiami oleh jin-jin Islam. Tidak akan selamat daripada pulau tersebut, tidak akan selamat daripada jin-jin Islam tersebut, melainkan mereka yang memeluk agama Islam. Jadi aku berkata, bagaimanakah aku nak memeluk agama Islam? Maka binatang tadi berkata, jin tadi lah, hendaklah kamu bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang tadi, padri tadi kata, lalu aku pun mengatakan lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian binatang tadi berkata, maksud jin Islam tadi, dia kata, sempurnakan Islam kamu dengan kamu tadi mengucapkan kerahmatan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian dia kata, aku pun menyebutkan perkara tersebut. Jadi aku bertanya kepada jin tadi, siapakah yang mengajar kamu perkara ini? Jadi dia berkata, satu kaum daripada kami telah menghadiri di zaman Rasulullah SAW. Dan mereka mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila datang saja hari kiamat, maka akan datang syurga, dan syurga tidak akan bercakap dengan lidah yang amat fasih, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kau telah menjanjikan daku untuk menguatkan segala tiang-tiangku, tiang syurga tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sesungguhnya aku akan menguatkan tiang-tiang, aku akan mengangkat tiang kamu, wahai syurga, dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali, dan aku akan menghiasi kamu dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian binatang tadi pun berkata, adakah kamu ingin kekal di pulau ini, ataupun kamu ingin kembali kepada ahli keluarga kamu? Maka aku berkata, aku ingin kembali kepada ahli keluargaku. Maka binatang tadi berkata, tunggulah, sehingga sekejap lagi akan ada kapal yang akan lalu. Maka tiba-tiba datanglah satu kapal, datang kepada arahku. Kemudian lalu aku pun mengisyaratkan agar mereka tadi menumpangkan daku. Kemudian aku pun menaiki kapal tersebut. Aku menjumpai ada lebih kurang 12 orang, juga orang Nasrani di dalam kapal tersebut. Mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu sampai kepada pulau ini? Kemudian aku menceritakan kisahku kepada mereka. Lalu mereka berasa amat takjub dengan apa yang telah berlaku pada diriku. Maka dengan sebab itu mereka semua memeluk agama Islam. Jadi ini satu kisah lah yang dinyatakan oleh penulis berkaitan dengan kesempurnaan seseorang tadi memeluk agama Islam. Maksudnya seseorang tadi diperintahkan, maksudnya akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehinggalah dia tadi memeluk dan dia tadi mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan hendaklah kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad keempat-empat sahabat baginda ialah manusia-manusia terpilih dari kalangan sahabat-sahabat.
Kemudian penulis menyambung syarah kepada hadis wa yuqimus salata. Maksudnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk aku memerangi manusia sehingga mereka tadi bersaksi dengan 2 kalimah syahadat, dan kedua sehingga mereka tadi mendirikan solat yang difardukan. Maksudnya dengan menunaikan solat dengan syarat-syaratnya, rukun-rukun yang telah disepakati. Dan sesungguhnya solat tadi akan menghalang ataupun akan menjauhkan daripada satu kampung tadi diperangi. Dan dalam kitab ini dinyatakan beberapa fadilat solat. Antaranya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu melihat sekiranya ada sungai di depan rumah kamu dan setiap orang tadi mandi 5 kali, adakah akan tinggal daki di atas badannya? Maka mereka berkata, tidak akan tinggal apa-apa daki sekalipun. Maka Nabi berkata, begitulah sembahyang 5 waktu. Allah Ta'ala akan menghapuskan segala dosa-dosa kamu dengan solat tersebut. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak berwuduk mana-mana orang, lalu dia mengelokkan wuduknya, kemudian dia tadi solat, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa antara solat tersebut dengan solat yang akan datang. Kemudian ketiga, Nabi berkata, wa yu'tuz zakata, sehinggalah manusia tadi menunaikan zakat yang difardukan, dengan mereka tadi memberikan zakat tersebut kepada orang yang berhak, ataupun diberikan kepada imam pemerintah untuk menyampaikan kepada orang yang berhak. Dan telah datang pada fadilat zakat dari beberapa hadis, antara daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, seorang lelaki daripada Tamim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, mempunyai ahli keluarga dan mempunyai pelbagai harta yang ada ataupun yang tempat lain, maka khabarkanlah kepadaku bagaimanakah ingin aku buat dengan harta tersebut dan bagaimanakah aku nak membelanjakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu keluarkanlah zakat daripada harta kamu. Sesungguhnya zakat tidak akan menyucikan harta kamu. Dan kamu gunakan juga harta tersebut tadi untuk berbuat baik kepada ahli kerabat-kerabat kamu. Dan hendaklah kamu tadi mengetahui hak orang miskin, hak jiran dan orang yang datang meminta. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Ayyub radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku satu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga. Maka Nabi SAW menjawab, hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Hendaklah kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, dan kamu tidak menghubungkan silaturahim. Sekiranya tadi sambung, kita sambung hadis tadi. Nabi SAW bersabda, fa iza fa'alu dzalika, sekiranya mereka tadi melakukan perkara tersebut, asamu, nescaya mereka akan memelihara minni daripadaku dimahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Maksudnya, tidak boleh dibunuh melainkan dengan perkara yang telah disyariatkan, seperti hukuman qisas. Sekiranya seseorang tadi membunuh orang lain, maka pada ketika itu dia akan dibunuh. Ataupun rajmiz zani, merejam orang yang berzina, orang yang sudah berkahwin lalu berzina, ataupun hukuman-hukuman lain seperti pertuntangan dan seumpamanya. Jadi itulah hukuman yang zahir. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hukuman batin itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, sesiapa saja yang mengucap, sesiapa saja yang menunaikan sembahyang pada zahir dan menunaikan zakat, maka kita akan membiarkannya. Kita tidak akan sekali-kali memerangi mereka. Tetapi sekiranya mereka tadi menyembunyikan kekufuran di dalam diri mereka, maka Nabi berkata, wa hisabuhum 'ala Allah. Ini dalam syarah dia kata, kami akan bermuamalat. Maksudnya kami akan berhubung dengan mereka secara zahir, dan kami akan menghukumkan bahawa mereka tadi ialah orang Islam. Kemudian sekiranya mereka tadi sememangnya benar-benar beragama Islam, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Tetapi sekiranya mereka tadi kufur, nescaya mereka akan tergolong dari kalangan orang munafik yang akan duduk di dalam lapis yang paling rendah daripada neraka. Jadi sebagai penutupnya, penulis berkata, sesungguhnya hadis yang sedang kita bincangkan ialah hadis yang amat agung, yang merangkumi pelbagai kaedah-kaedah penting di dalam agama Islam. Dan ia hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis ni, Nabi SAW tidak menyebut tentang puasa Ramadan, dan Nabi juga tidak menyebut tentang haji. Jadi dalam syarah ni dinyatakan berkemungkinan disebabkan oleh haji dan puasa masih belum difardukan ketika Nabi SAW melafazkan hadis tersebut. Ataupun berkemungkinan juga kerana haji dan puasa tidak akan diperangi orang yang meninggalkan kedua-duanya. Kerana haji kefarduannya secara berlewatan, masih boleh ditangguhkan setahun demi setahun.
Adapun puasa, orang yang enggan untuk berpuasa akan dikurung dan dihalang daripada makanan, maka seseolah dia tadi akan berpuasa juga. Jadi itu sebagai penutup lah daripada hadis yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu hadis yang ke-8. Jadi sebagai kesimpulannya, sebelum kita tadi menutup perbahasan tentang hadis ni, jadi kita cuba fokuskan kepada satu lafaz yang dinyatakan oleh Nabi SAW, umirtu an uqatila, aku diperintahkan untuk memerangi. Jadi daripada lafaz uqatila ni, kita dapat satu istilah yang amat penting di dalam agama Islam, iaitu al-qital. Al-qital yang dimaksudkan ialah berperang. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita merujuk kepada lafaz al-qital, berperang, maka lafaz yang sama makna dengannya ialah al-mujahadatu. Maksudnya al-mujahadah iaitu berperang. Jadi lafaz mujahadah ni, daripada hadis ni Nabi nak mengajarkan kepada kita, setelah kita tadi berjumpa dengan guru, untuk kita tadi berjalan di dalam sirat mustaqim, maka kerja yang pertama sekali diwajibkan kita ke atas kita ialah al-qital ataupun al-mujahadah, iaitu berperang. Jadi berperang ni daripada sudut terjemahan ni ialah seseorang tadi menggunakan seluruh kemampuannya untuk menentang musuh. Dan jihad tadi ataupun al-qital ni dibahagikan kepada 3. Maksudnya melawan musuh yang zahir seperti kafir, Yahudi, Nasrani dan seumpamanya, orang yang menentang agama Islam. Dan kedua, kita ada mujahadah melawan syaitan. Maksudnya musuh yang di luar tetapi tidak dilihat. Dan ketiga, kita ada melawan mujahadah nafsu, melawan nafsu kita sendiri. Jadi seolah-olah Imam Nawawi dia nak memberitahu kepada kita perjalanan seseorang dalam mencapai kepada sirat mustaqim, mencapai kepada makrifat tadi, mestilah dimulakan dengan berperang. Dan dimaksudkan dengan berperang tadi bukanlah berperang serta-merta kita memeluk agama Islam kemudian kita nak memerangi musuh di medan perang, bukan. Maksudnya di peringkat awal mesti kita tadi berperang melawan nafsu terlebih dahulu. Jadi kita tengok beberapa nas daripada ulama radhiyallahu anhum yang berkaitan dengan melawan nafsu tadi. Jadi antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat surah Ankabut tadi, ayat 69. Allah Taala berfirman, siapa yang bermujahadah pada kami, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan beri hidayah kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi Imam Qurtubi radhiyallahu anhu menyatakan dalam tafsirnya, Imam Sudi berkata, sesungguhnya ayat ini, ayat yang menceritakan tentang mereka yang berperang, berjihad tadi ni, nazalat qabla fardil qital. Ayat ini telah pun turun sebelum difardukan memerangi orang kafir dengan mengangkat senjata. Jadi Imam Qurtubi berkata, ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan jihad ataupun berperang di sini ialah berjihad, berperang melawan nafsu. Sebagaimana yang dinyatakan juga dalam tafsir yang lain. Itu tafsir Ibnu Juzai, dimaksudkan jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Dan daripada hadis diriwayatkan daripada Imam Baihaqi radhiyallahu anhu, sesungguhnya satu ketika satu kumpulan pulang daripada medan perang. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, kamu telah datang kepada tempat yang amat, maksudnya kamu telah kembali kepada Madinah, sebaik-baik tempat. Dan kamu sesungguhnya telah kembali daripada jihad al-asghar, maksudnya jihad yang kecil, ilal jihadil akbar, kepada jihad yang lebih besar. Maka ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah jihad yang lebih besar tadi? Maka Nabi berkata, mujahadatul abdi hawahu, berjihad seseorang hamba untuk melawan hawa nafsunya. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad ataupun orang yang berperang sebenarnya ialah orang yang berjihad melawan nafsunya pada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Tirmizi meriwayatkan dengan lafaz al-mujahid man jahada nafsahu. Sesungguhnya orang yang bermujahadah ni ialah orang yang melawan nafsunya sendiri. Kemudian daripada kalam ulama ataupun daripada ucapan ulama yang berkaitan dengan lafaz mujahadah ni, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitab Kuna. Maka sesungguhnya Syekh Ibrahim Ibn Abi Abalah, dia berkata kepada sekumpulan manusia, maksudnya dia ni adalah seorang tabi'in, Syekh Palestin di zamannya. Jadi datang manusia, sekumpulan manusia pulang daripada medan perang. Jadi apabila mereka pulang daripada medan perang, maka Syekh Ibrahim Ibn Abi Abalah tadi berkata,
Sesungguhnya kamu telah pulang daripada jihad yang kecil. Jadi dia tanya, apakah yang dah kamu buat pada jihad yang lebih besar? Mereka bertanya, wahai Abu Ismail, apakah jihad yang lebih besar? Maka Syekh Ibrahim ibn Abi Ablah berkata, jihadul qalb, jihad untuk membaiki hati dan nafsu kamu. Dan Imam Abu Ali Daqqaq rahimahullah berkata, man zayyana zahirahu bil mujahadah, siapa yang menghiasi zahirnya dengan mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah, nescaya Allah akan mencantikkan batin dengan penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Abu Osman Maghribi rahimahullah berkata, siapa yang menyangka dia tidak akan dibukakan segala hijab-hijab di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dikasyafkan kepadanya sesuatu daripada perjalanan kepada Allah tanpa bermujahadah melawan nafsunya, maka sesungguhnya orang tadi berada di dalam kesilapan. Maksudnya dia tadi tidak membuat satu perkara yang betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup ini dikatakan bahawa wallazi yuhaqqiqun naf'a lil murid. Maksud sekarang kita dah tahu, Imam Nawawi nak memberitahu kepada kita, mestilah kita tadi bermujahadah. Maksud setelah melawan nafsu kita, nafsu makan, nafsu bercakap, nafsu tidur, nafsu bergaul dengan manusia, nafsu lalai dan seumpamanya. Jadi apakah yang akan membolehkan seseorang tadi melawan nafsu dirinya? Maka dinyatakan oleh penulis dalam kitabnya, maksudnya Syekh Yusuf Khattab tadi, dia berkata, perkara yang akan memberi kemanfaatan kepada orang yang inginkan Allah Subhanahu wa taala, huwa istiqamatuhu ala suhbati mursyidihi, ialah istiqamahnya seseorang murid untuk bersahabat dengan guru mursyidnya. Wastislamuhu lahu, dan dia tadi menyerahkan dirinya kepada guru mursyidnya, kastislamil maridi tabib, sebagaimana orang sakit dia serah diri kepada doktor. Maksudnya doktor nak buat operation, doktor nak inject segala ubat, apa saja doktor nak buat, dia akan diam, dia akan reda dan serah diri. Jadi dia kata, sekiranya syaitan tadi datang mengganggu dan memasukkan dalam hati murid tadi, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, syaitan memasukkan da'al ghurur, penyakit tertipu, waliktifa'iz zati, dan rasa dah cukup dah. Fa'u'jiba binafsi, lalu dia tadi berasa bangga dengan dirinya, wastaghna an mulazamati syaikhihi, lalu dia kata, aku dah tak perlulah kepada syekh. Kan, maksudnya cukuplah, aku rasa dah pandai, dan aku dah boleh belajar sendiri, aku dah boleh baca buku sendiri, aku dah boleh hafal kitab sendiri. Maka dia nyatakan ba'abil fashali, maka dia telah kembali dengan dengan kerugian, maksudnya dengan kegagalan. Wa waqafa, dan dia tadi sebenarnya telah terberhenti daripada berjalan di atas siratul mustaqim, wa huwa yadhunnu annahu sa'ir, padahal dia tadi dia menyangka dia sedang berjalan. Wa quti'a, dan dia tadi telah dipotong daripada perjalanan di atas siratul mustaqim, wa huwa yadhunnu annahu mawsul, padahal dia tadi telah menyangka dia tadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kesimpulan yang nak kita capai lah. Maksudnya Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dia nak bagi tahu masa hadis yang ke-7 sebelum ni, dia dah kata keperluan kita kepada guru, keperluan kita kepada orang yang membimbing. Kemudian dia kata, setelah kamu tadi ada orang yang membimbing kamu, kewajipan kamu sekarang ialah bermujahadah. Bermujahadah tadi melawan 4 perkara tadi lah, nafsu makan, tidur, bergaul, bercakap dan seumpamanya. Dan amalan yang paling penting sekali ialah la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah yang kita bincangkan di awal hadis tadi. Itulah amalan yang paling penting yang akan diberikan oleh guru, ialah murid tadi memperbanyakkan zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah dikurniakan dengan lafaz fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab semua hadis-hadis yang menceritakan tentang fadilat lafaz la ilaha illallah tadi, Rasulullah kata hendaklah dia tadi berkata la ilaha illallah, berkata la ilaha illallah, berkata la ilaha illallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, Allah kata fa'lam, hendaklah kamu tadi mengetahui lafaz la ilaha illallah tersebut. Jadi hadis berkata ungkapan yang paling afdal ialah lafaz la ilaha illallah. Tapi Al-Quran berkata hendaklah kamu mengetahui makna la ilaha illallah. Jadi perbezaan antara hadis dan Quran tadi, maksudnya Quran hendak dia menceritakan tentang hasil yang perlu dicapai apabila kamu memperbanyakkan menyebut lafaz la ilaha illallah. Maksud ungkapan yang paling afdal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang paling mudah ialah lafaz la ilaha illallah. Kita sebutlah sebanyak-banyaknya lepas mayang, siang, pagi, malam seumpamanya. Tapi dengan lafaz tadi yang kita sebut sebanyak-banyaknya, dia mesti mempunyai hasil. Hasilnya ialah al-ilmu.
ilmu tentang la ilaha illallah tersebut. Maksudnya sampai satu masa kita akan dikurniakan dengan ilmu apakah makna la ilaha illallah yang kita ucapkan sebanyak-banyaknya selama berpuluh-puluh tahun tadi. Jadi itulah kemuncak yang nak dicapai. Apabila kita mengetahui makna la ilaha illallah, maka itulah makna seseorang itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah Taala memudahkan kepada kita, memberi bantuan kepada kita untuk melawan nafsu, kan, melawan kejahatan dalam diri kita sendiri, membaiki segala aib yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita tadi boleh mengenal dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Taala, segala silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qabalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.